Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Untuk kali ini kita akan menggunakan bahan bacaan yang sama seperti yang sebelum ini, iaitu cerita tentang jiran sepakat. Tetapi tempoh hari kita sudah membaca dan cuba memahami maksudnya. Jadi untuk hari ini dengan bahan bacaan yang sama, tetapi kita nak cari dua benda, kita nak cari satu benda yang dipanggil isi tersurat. Baik. Ini sebenarnya satu benda yang isi ialah satu benda yang digunakan untuk menulis karangan. Okey, di manakah dia? Setiap perenggan mengandungi isi. Jadi, bila kita melihat pada cerita jiran sepakat, kita dapat melihat ada berapa perenggan? 1, 2, 3 dan 4 perenggan. Okey. Jadi daripada 4 perenggan bermaksud ada 4 isi. Kerana daripada isi kita boleh kembangkan cerita. Isilah yang memandu sesebuah cerita itu berkembang. Baik. Itu secara konsepnya. Tidak mengapa jika murid tak berapa nak faham. Sebab tahap 2 kita belum buat karangan. Tetapi kita mesti faham bagaimana sebuah cerita itu terbentuk melalui isi. Baik. Dalam setiap perenggan kita boleh melihat isi tersurat dan juga isi satu lagi, isi tersirat. Nah, apa bendanya tersurat dengan tersirat? Okey. Untuk makluman, setiap perenggan dia ada kedua-duanya ini. Ada isi tersurat dan ada isi tersirat. Baik, secara umumnya lebih senang untuk faham, isi tersurat ialah benda yang diceritakan. Benda yang diceritakan secara jelas ataupun tertulis. Jelas tertulis. Begitu. Contohnya, kita lihat di sini isi tersurat ya. Dalam setiap perenggan juga tadi ada. Untuk perenggan pertama, jelas tertulis. Encik Jamil berbincang dengan kawan-kawannya. Maksudnya, cerita untuk perenggan pertama berkisar kepada perkara ini. Perkara berbincang dengan kawan-kawan. Siapa? Encik Jamil. Siapa lagi? Kawan-kawan Encik Jamil. Apa yang mereka bincangkan? Kita tukar warna. Apa yang mereka bincangkan? Mereka bincangkan tentang aktiviti sarana komuniti. Lepas tu daripada perbincangan, mereka juga bersetuju untuk mengadakan kelas bimbingan. Jadi ada satu isi tersurat dan dikembangkan dengan
huraian hasil daripada perbincangan. Okey, jadi yang kotak merah ini ialah isi tersurat. Okey, kita cuba lihat pada perenggan yang kedua, di manakah isi tersurat. Okey, sebelum itu cikgu nak bagi tahu apakah isi tersirat. Isi tersirat ialah okey. Kalau isi tersurat ialah benda yang diceritakan secara jelas tertulis, isi tersirat pula ialah, okey, sekejap ya, kita tukarkan warna biru. Boleh tak biru? Okey, isi tersurat pula ialah, okey, di sini kita cari ruang kosong. Mungkin cikgu akan padamkan lepas ni. Isi tersirat pula ialah benda yang tidak tertulis. Okey. Tidak tertulis, tetapi benda yang tidak tertulis di dalam isi tetapi merupakan maksud selain daripada isi tersurat. Isi tersurat yang ini yang dah tuliskan. Jadi, okey, ini merupakan maksud dia, definisi ataupun konsep dia. Okey, untuk lebih jelas, kita tidak perlu lagi melihat tentang isi tersirat. Kita nak lihat isi tersurat sahaja, sebab untuk isi tersirat kita akan ada lagi satu sesi yang lain. Akan kita bincangkan khusus bagaimana untuk kita mendapat tahu isi tersurat. Cuma untuk sekarang ini secara umumnya, isi tersirat ialah maksud yang tidak ada tulis dalam isi tersurat. Okey, contohnya Encik Jamil berbincang dengan kawan-kawannya. Apa maksudnya bila berbincang dengan kawan-kawan untuk mendapat keputusan? Apa maksudnya kalau kita berbincang dengan kawan-kawan untuk dapat keputusan? Maksudnya tidak buat keputusan sendiri. Okey, itulah yang dipanggil isi tersirat. Maksud daripada berbincang ialah kita membuat keputusan secara mesyuarat, secara kerjasama. Okey, tak ada cakap mesyuarat, tak ada cakap kerjasama kan? Okey, itulah maksud isi tersirat. Baik. Okey, cikgu padamkan dahulu yang conteng-conteng ni sebab kita nak teruskan untuk mencari isi tersurat pada setiap perenggan. Okey. Okey, sekejap ya, kita akan kosongkan dulu ruangan. Baik, kita teruskan dengan perenggan yang kedua di sini. Okey, apakah isi tersurat yang ada dalam perenggan yang kedua? Mereka membuat keputusan pada malam Isnin Encik Musa akan mengajar bahasa Inggeris. Lepas tu Encik Jamil mengajar bahasa Melayu, Ibu Yohan juga mengajar matematik, dan Bapa Raisin juga ada mengajar sains. Baik, apakah isi tersuratnya? Kita boleh lihat dengan jelas. Biasanya disebut pada awal perenggan. Setiap isi disebut pada awal perenggan. Okey, membuat keputusan. Okey, untuk perenggan yang ketiga, apakah isi tersuratnya? Kelas bimbingan. Keputusannya buat kelas bimbingan. Jadi kelas bimbingan itu, okey, sorry, kelas bimbingan itu diadakan secara percuma. Kita ambil lengkaplah penuh ayat tu, senang. Right. Begitu. Okey, untuk perenggan ketiga, isinya ialah kelas bimbingan diadakan percuma.
Untuk perenggan yang keempat, apa hasilnya daripada keputusan yang dibuat? Hasilnya ialah kelas ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Okey. Baik. Kotak-kotak yang berwarna jingga itu merupakan isi tersurat, isi yang tertulis secara jelas di dalam setiap perenggan. Baik. Contoh yang cikgu buat pada perenggan yang pertama ini, kotak yang berwarna jingga ialah isi tersurat dia. Yang lain bukankah? Yang berwarna biru ini juga betul, tetapi dia bukan isi utama. Yang utama yang ini ialah huraian dia. Apa hasil daripada perbincangan? Apa yang Cik Jamil bincang dengan kawan-kawannya? Cik Jamil bincang dengan kawan-kawannya dan mendapat keputusan. Ini contoh keputusan mereka dapat. Okey, setuju untuk mengadakan kelas bimbingan. Kita boleh juga cari untuk perenggan-perenggan yang lain. Untuk perenggan yang kedua, mereka sudah membuat keputusan. Apa keputusan mereka buat? Okey, setiap orang akan mengajar setiap mata pelajaran. Ini keputusannya. Okey. Encik Musa mengajar bahasa Inggeris. Encik Jamil mengajar bahasa Melayu. Ibu Yonghan mengajar matematik. Bapa Rahisin mengajar sains. Okey. Ini huraian-huraian kepada isi yang utama. Ini isi utamanya untuk perenggan yang ketiga. Kelas bimbingan diadakan secara percuma. Okey. Jadi apabila percuma, apa lagi yang perlu dibawa? Wangkah? Tidak. Mereka ataupun murid-murid hanya perlu membawa buku dan buku catatan, buku latihan dan buku catatan saja, sebab yang lain-lain semuanya percuma. Okey. Untuk huraian untuk isi yang keempat, okey, apa kesan dia selepas dapat kelas percuma? Akan rasa gembira dan mendapat sambutan. Apa bukti dapat sambutan? Kawan-kawan yang dari taman lain juga, turut sama dalam kawan-kawan yang dari taman lain juga turut sama mengikuti kelas percuma ini. Walaupun untuk Taman Rasa Indah yang menganjurkan, tetapi kawan-kawan yang dari taman lain juga turut sama. Itu yang menyebabkan itulah bukti mendapat sambutan, bukan hanya dari Taman Rasa Indah sahaja. Okey. Baik. Untuk itu, jika murid-murid lihat pada muka surat, ini muka surat 34. Jika murid-murid lihat pada muka surat 35 di sebelah, sebenarnya sudah dibuat satu ruangan untuk kita catat isi tersurat. Okey. Jika murid-murid lihat, sudah ada ruangan yang khas untuk catat isi tersurat. Okey. Dibahagikan mengikut perenggan. Dah siap dibagi mengikut perenggan. Perenggan pertama dah ada berbincang dengan kawan-kawan. Ya, okey. Perenggan kedua membuat keputusan. Perenggan ketiga dalam buku tak ada, kosong, tapi kita sudah dapat. Okey, perenggan ketiga walaupun dalam buku tak ada tapi kita sudah dapat. Ini yang kotak warna jingga. Perenggan keempat juga dalam buku tak ada, dia tinggalkan kosong. Tapi sebenarnya kita sudah bincang dan kita pun sudah dapat isi tersurat untuk perenggan yang keempat. Jadi murid-murid boleh gunakan panduan di sini. Lihatlah pada kotak yang berwarna jingga. Itulah isi tersurat
yang utama dalam setiap perenggan. Okey. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.